Kita bersyukur Tuhan memimpin seluruh rangkaian pelayanan Pacific Tong. 我们感谢上帝带领唐崇荣牧师的一系列的布道行程。 Dan tadi sudah diumumkan juga bahwa Pak Tong akan ada KKR Bengkulu. 如同刚才我们的讲台已经所强调的，我们将在9月下旬有前往南苏门答腊的全国信仰更新布道会。 Bagi Bapak dan Ibu yang mau menyaksikan dan mengikuti bisa segera mendaftarkan diri karena ini adalah kota yang Pak Tong belum pernah kunjungi di dalam Kapin. 本次的这个南苏门答腊奔咕路地区的信仰布道大会是唐崇荣牧师从未拜访的地方，所以我们鼓励所有也同样有负担参与的弟兄姊妹可以尽快报名。 Daerah Bengkulu terkenal dengan gempa bumi dan banyak musibah khususnya kerusakan kalau gempa sudah datang. 本咕路地区常常以地震和各样的天灾而闻名，所以导致当地有不少的地方也常常破损。 Dan ini daerah yang kantong non-Kristen. 而且这个地方的非信徒相当的多。 Tapi kali ini kita bersyukur Pak Tong masih bisa pakai tempat terbuka untuk penginjilan besar-besaran. 但是感谢上帝，本次的布道会，唐崇荣牧师依然可以在拿到政府的许可，在户外举办布道会。 Nanti 1 minggu sebelum Kapin, saya bawa 30 orang, kami akan KKR regional masuk ke semua sekolah di semua kabupaten-kabupaten yang ada. 在这个信仰更新布道会的前一周，我本人将带领我们的同工们前往那个地方，先开展为期1周的区域性布道会。 Dari kota itu lahir 1 orang yang akhirnya jadi pendeta di GRII. 而且本咕路这个地方也从那个地方诞生了一个牧师，这个牧师后来也成为我们贵中福音教会的其中一位牧师。 Dia adalah pendeta Jack Kawira. 他就是我们的 Jack Gawira 牧师。 Saya sudah ke gerejanya dan sudah khotbah di gerejanya. 我已经拜访他的这个原教会，并且在那里讲过道。 Bapak Ibu Saudara sekalian, luangkan waktu untuk menyaksikan bagaimana kota yang mayoritas non-Kristen dilayani oleh Pak Stephen Tong. 盼望弟兄姊妹可以好好的抽出时间，可以前往这个非信徒居多的城市，一同见证唐崇荣牧师如何在当中布道。 Dan Kapin Bengkulu di bawah koordinasi MRI PIK. 本咕路本次的这个信仰更新布道会将在我们的 Peak 分堂以下统筹 Ya, saudara bisa kontak Pak Cohen kalau mau ikut lalu ikut melayani di sana. 因此会众可以联络我们的中智会牧师，一同参与在当中一同服侍。 Kali ini gereja-gereja bersatu dan mereka jadi panitianya. 本次的这个布道会也同样结合了当地的许多的地方教会，一同为这项布道会而努力。 Kita bersyukur selain Bengkulu ada Curup. 我们除了奔咕路以外，也要为朱鲁这个地区感恩。 Selain ada KKR, ada seminar di 2 kota ini. 在那里，这2个地方不仅有布道会，也将有2场讲座。 Oke, demikian Kapin ditegaskan kembali. 以上就是我们有关中信仰更新布道会的报告。 Hari ini saya akan khotbah berhubungan dengan apa yang Pak Tong sudah sampaikan di dalam tema panggilan. 今天我将要回应唐崇荣牧师在近期围绕呼召所的主题而讲到。 Saya akan khotbah tentang Yunus. 我要特别的讲约拿书， Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 让我们低头同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan menghantar kami tiba di tempat ini. 主我们在天上的父，我们感谢你，因为你带领我们每个人来到你面前。 Kami bersyukur Tuhan masih memelihara setiap kami dengan firman Tuhan. 感谢你依然用你的话语保守我们每一个人， Sehingga iman kami terpelihara oleh tangan pengasihan Tuhan melalui firman. 叫我们的信心借着你的施恩的手，不停的蒙保守。 Kami berdoa sepanjang hari dari pagi hingga malam hari di seluruh gereja-gereja Tuhan. 我们所有在你的教会都每日每夜的祷告， Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. 你也使用许许多多的牧师传道人对我们说话。 Tuhan urapilah semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dari pagi hingga malam hari. 愿主也赐福在今天主日所有在讲台上服侍的每一个牧师传道 Dan 人， Tuhan kuatkanlah iman dari jemaat-jemaat Tuhan. 也愿主借着圣道坚固我们每一个听众的信心。 Tuhan berkatilah kami. 求主赐福我们每个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita Yunus, cerita yang kita sudah dengar sejak sekolah minggu. 弟兄姊妹，有关约拿的故事，我们从主日学就已经听了许多遍。 Tetapi banyak rahasia firman waktu kita sudah dengar sejak sekolah minggu kita lupakan.
但是有许许多多有关这卷书的奥秘，是我们从主日学就一直忘记到现在。 Hari ini kita akan mentelusuri apa yang terjadi di dalam kitab Nabi Yunus 今天我们要一起查考约拿书当中的细节， dan keunikan apa di dalam kitab Nabi ini. 以及这一卷书的特征有哪些特征。 Di dalam kitab suci kita menemukan ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi hambanya. 在圣经当中，我们看到有好些人物是上帝专门呼召做他的仆人。 Semua hamba-hambanya yang Tuhan panggil itu dari latar belakang yang belum sempurna. 上帝所呼召的每一个仆人都有不完美的背景。 Jikalau kita menanti sempurna dulu baru dipakai Tuhan, kita tidak mengerti kitab suci. 如果我们期待我们自己一定要先达到某种完美的程度才能被呼召的话，那意味着我们并不认识圣经。 Jikalau kita menanti saya layak dulu baru saya akan menerima pelayanan, saya tidak ngerti kitab suci. 我们若以为我们必须先配得达到某种程度之后才蒙召的话，那我们意味着我们不明白圣经。 Kita sebelum melayani, kita statusnya tidak layak. 我们在侍奉之前的状态的身份就是不配， Lalu Tuhan layakkan, barulah kita bisa melayani. 不配的我们，上帝使我们配得才能去侍奉。 Kita waktu melayani, kita adalah orang yang lemah, baru Tuhan pakai. 我们身为软弱的人，却愿意被上帝使用来侍奉他。 Kalau kita mengatakan saya orang yang kuat, justru Tuhan tidak pakai orang ini. 我们若称自己是刚强的，自认为自己有能力，那么上帝就是不用我们。 Kita akan melihat Yunus waktu Tuhan panggil dia, 我们要看，当约拿蒙上帝所召的时候， di seluruh zaman dia banyak pemuda, kenapa Tuhan panggil dia? 在他当时的时代，有许多的年轻人，但是上帝偏偏呼召了他。 Tuhan tidak pernah memberikan alasan kenapa pilih A, pilih B, pilih C. 上帝从来不告诉我们他选甲、丙、丁的任何理由。 Yang Tuhan mau begitu engkau dipanggil, engkau harus taat. 上帝所要的是，他呼召人的时候，人必须顺服回应。 Yunus dipakai Tuhan menjadi nabi Tuhan. 约拿被上帝所召，做了上帝的先知。 Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14, Alkitab memberikan gambaran background tempat kelahiran dia. 列王记下14章，向我们描述了约拿的出生背景。 Ini sangat penting untuk kita mengerti apa yang tersembunyi di balik kota kelahiran dia ini. 这特别是让我们知道他的出生地，这对我们认识这个人是非常重要的。 Di dalam Alkitab ada orang yang lahir di kota A, kota B, tapi Alkitab tidak catat. Tapi ada yang Tuhan izinkan catat kota kelahirannya. 圣经的某些人物，圣经并没有专门的记载他们的出生地，但是呢，有些人就专门记载了。 Yunus dari kota Gad Hefer. 约拿是出生在加特西弗城， Apa signifikansi kota ini, saudara? 请问这个城有什么特点呢？ Gad Hefer ini ada di wilayah utara. 加特西弗位于北部， Berarti di wilayah sekitar Galilea, di sekitar sana. 也意味着是在加利利周围的地区。 Dan lokasi tepatnya kota ini ada di tanah Zebulon, perbatasan dengan Naftali. 而这个地区呢，是刚好位于西布伦和拿弗他利之间的边界。 Saya percaya kenapa Tuhan izinkan Yunus lahir di perbatasan itu. 我相信上帝是特意的让约拿出生在这样的边界。 Karena Zebulon dan Naftali ini dua kota yang disinggung di dalam perjanjian baru. 因为西布伦和拿弗他利这两座城是特别在新约被提及的。 Perhatikan Yunus dikirim dari kota kelahiran dia Gad Hefer 我们要注意约拿如何在他的出生地加特西弗被召。 dari wilayah Zebulon untuk pergi ke bangsa yang jauh. 他从西布伦地区蒙召要到别的外邦人， Tetapi Yunus tidak mau. 但是约拿拒绝。 Tuhan ingin Yunus seperti terang yang bercahaya dikirim ke tempat yang penuh dengan kegelapan, yaitu Niniwe. 上帝要约拿如同光一样，可以被派去尼尼微这个黑暗的城。 Yunus gagal di situ. 但是约拿失败了。 Di dalam perjanjian baru, waktu Yesus mengkaitkan dirinya dengan Yunus, Yesus berkata, yang ada di sini melampaui Nabi Yunus.
当新约圣经描述耶稣如何将自己与旧约的的这个约拿联合在一起的时候，他就提到，在这里站在你们面前的比约拿还要大。 Berarti di dalam hidup Yunus sama Yesus pasti ada paralelnya. 意味着约拿的生命和耶稣的生命必定有平行之处， Dan di dalam kitab Injil mencatat paralel ini. 而福音书就记载了这平行之处。 Yunus tidak taat, dia khotbah kepada Niniwe. Niniwe akhirnya diselamatkan. 约拿先是不顺服，然后他愿意向尼尼微人讲道，然后尼尼微人就这样得救。 Semua orang Yahudi tahu Niniwe begitu jahat dan harus dimatikan. 许多的犹太人都知道尼尼微本来就是非常邪恶的人，就应当遭到毁灭。 Tapi yang jahat itu dengar firman langsung tobat. 但是这些邪恶的人一听见上帝的道就悔改。 Di zaman Tuhan Yesus, Yesus yang begitu taat khotbah kepada orang Yahudi ingin membunuh dia. 在主耶稣的时代，主耶稣他这个忠心顺服，他向犹太人讲道，但是犹太人却想杀他。 Bagi orang Yahudi, Niniwe kafir dan harus dihabiskan. 对犹太人而言，尼尼微是外邦人，必须遭到毁灭。 Bagi Tuhan Yesus, Niniwe jauh lebih baik dibandingkan seluruh orang Yahudi. 但对主耶稣而言，尼尼微人要比所有的犹太人还要好。 Lalu nanti Yunus diam perut ikan, demikian juga Yesus di dalam rahim bumi. 后来我们看到约拿如何在这个鱼肚里，而耶稣自己也同样下到阴间里。 Saya mau tambahin satu paralel. 我还想再加一个平行之处， Di dalam Matius pasal yang keempat. Mari kita lihat. 在马太福音第4章，让我们一起翻开马太福音4章。 Nanti kita akan telusuri kitab Nabi Yunus. Ini kita pengantar untuk kita memahami pentingnya kota kelahiran dia. 我们待会要一起查考约拿书，但在那之前，让我们一起先明白他的出生地的重要性。 Matius pasal yang keempat dari ayat ke-13 saya akan bacakan ayat ini. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. 马太福音4章13节，后又离开拿撒勒往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。 Ayat ke-15, tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. 15节说，西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。 Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。 Ini paralel yang sangat penting dengan Yunus. 这一段经文和约拿是非常重要的平行。 Yunus dipanggil dari tempat asal dia, Gad Efer, itu ada di Zebulon perbatasan dengan Naftali. 约拿他从加特西弗，就是西布伦和拿弗他利的边界之处蒙召， Dan dia tolak untuk pergi ke bangsa lain. 但是约拿他拒绝，不愿意到外邦人去。 Waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus justru masuk ke tempat di mana tempat dulu Yunus ada. 但是耶稣在地上的时候，他就专门到以前旧约圣经约拿所在的地方。 Nanti setelah Yesus menjelajah wilayah Zebulon dan Naftali, Yesus akan menggemparkan juga wilayah tanah Syria, lalu Tirus dan Sidon. 而且我们也知道，耶稣在走遍了西布伦和拿弗他利地之后，他就前往外围的地方，甚至到西顿，到其他的地区。 Jadi apa yang gagal di Yunus, ini tidak gagal di Yesus. 也就是意味着约拿所失败的地方，在耶稣却没有失败。 Yunus harus keluar dari Zebulon untuk pergi ke Niniwe. Sekarang Yesus masuk ke daerah Zebulon dan Naftali. 约拿必须离开西布伦拿弗他利之地到尼尼微去，但耶稣现在专门进入西布伦和拿弗他利。 Yunus dari Galilea sana, wilayah utara. 约拿是来自加利利北部的人， Yesus menempatkan posko pelayanan dia ada di wilayah utara. 而耶稣也同样把他的这个布道的其中一个点设在北部。 Yesus dilahirkan di Bethlehem di wilayah selatan, tetapi masa pelayanan dia yang begitu lama itu semua ada di wilayah utara. 耶稣人生在南部的伯利恒，但是他一生的各样的侍奉，大部分都在北部地区。 Karena nanti akan ditipologikan dengan Yunus, Yunus dari utara, Yesus juga dari utara. 这也因此为的是要响应约拿这个人的预表，他来自北部，耶稣也同样在北部侍奉。 Resiko Yesus memindahkan poskonya yaitu sampai ke utara. 耶稣如此把自己的这个侍奉的中心移到北部，有一定的风险， Yesus menerima hinaan. 那就是耶稣要在那里遭到羞辱。
Kalimat ini muncul waktu orang-orang menyindir Nikodemus. 也就是当人们开始讥笑尼哥底母的时候， Selidikilah kitab suci, adakah nabi yang keluar dari utara atau Galilea? 那就是你要查考上帝的这个话语，有没有哪一个先知是出生于加利利？ Jadi bagi mereka, Yesus pasti bukan Mesias. 因此，对众人而言，耶稣肯定不是弥赛 Karena di 亚， dalam seluruh sejarah Alkitab tidak ada nabi yang muncul dari utara. Mereka lolos Yunus dari utara. 因为旧约的历史上呢，他们从来没有看过有任何一个先知出生于北部，他们忘记了约拿的存在。 Oke, itu pentingnya Gad Hefer ini. 这就是加特西弗这个地方的重要性。 Tuhan mau nyatakan, lihat yang kau nanti kelak akan menilai dari utara tidak pernah akan keluar nabi. Tuhan sudah bangkitkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus itu ceritanya masuk di Alkitabnya orang Yahudi. 上帝就因此要显明，你们原本以为北部地区没有出现任何先知的，但是约拿，而且约拿的书也同样收录在犹太人的圣经里。 Kalau engkau terima Yunus dari utara, mengapa tidak terima Yesus yang poskonya ada di utara itu? 你们如果愿意接受这个约拿北部地区的人，同样被收录于你们的圣经，你们为何不愿意接受在北部服侍的耶稣？ Lalu selain tempat kelahiran, ini tersimpan rahasia di dalam nama si Yunus ini. 除了出生地以外，约拿这个人的名字也同样有一定的意思。 Yunus artinya merpati. 约拿的意思就是鸽 Di 子。 dalam Alkitab kita menemukan signifikansi pemunculan merpati. 我们也同样在圣经里看到鸽子这个动物的重要性。 Saya akan memfokuskan berkaitan dengan topik kita hari ini. 我也将结合今天正道的主题。 Merpati muncul pertama kali di dalam cerita Nabi Nuh. 鸽子首次在圣经里出现是在挪亚的故事中。 Waktu Nuh ada di dalam batra di atas air bah, lalu menantikan kapan surut, selain burung gagak sudah dilepas, nanti burung merpati dia akan lepas. 当挪亚还在方舟里，在洪水中的时候，他首先放出了这个乌鸦，但接着呢，他就放出了鸽子。 Dan Nuh lepas 3 kali. 他放出了3次。 Di dalam cerita Nuh, angka 7, angka 3 ini sangat penting. 在挪亚的故事中，3和7这2个数字非常重 Kita 要。 tidak bahas angka 7 dan angka 3 di dalam cerita Nabi Nuh. 我们今天就不会详细的说7和3在挪亚的故事中的重要性。 Kali pertama merpati dikirim, dilepas, lalu dia putar-putar, tidak ada tempat untuk dia letakkan kaki, dia kembali ke batra. 第一次放飞鸽子的时候，鸽子找不到落脚的地方，鸽子就回到了方舟。 Merpati dikirim sebagai utusan. 也就是说，鸽子被差是当作使者一样， Itu seperti drone yang diutus untuk memantau daratan sudah ada atau belum. 就像是我们放出无人机一样，要勘察远方的地区。 Merpati melampaui drone. 但是鸽子却超越了无人机， Karena drone bisa 30 menit, 40 menit. Merpati bisa terbang berjam-jam. 因为无人机它顶多只能飞可能不到1个小时，但是鸽子却可以飞3-4个小时。 Di YouTube ada orang yang iseng, dia mau analisa kehebatan itu kamera GoPro dengan drone gitu ya, dengan merpati. 在YouTube 网上呢，有人就专门要对比一下无人机，就是带着这个摄像头的无人机和鸽子之间的比较。 Lalu drone dipasang GPS-nya, lalu di-on-kan koordinat tujuannya misalnya dari Jakarta menuju Cirebon misalnya. 先是给无人机设定了这个一定的坐标，让它可以按着这个设定到达所指定的区域。 Kalau drone bisa kita program, merpati bagaimana saya kasih GPS. 但如果是无人机，我们可以设定导航，但是鸽子的话没办法设定。 Heran ya, merpati ini nanti diuji sama drone menuju ke destinasi yang sama, nanti waktu terbang drone-nya lemah karena baterai nggak kuat. 这是非常奇妙的是，虽然我们往同样的地方派这2个东西，但是呢，最后无人机却因为电池的原因而没有办法 Dan 高效做发作， kecepatan merpati melampaui drone. 而且鸽子的速度远远超过无人机的速度。 Merpati bisa nyelip sini, nyelip sana, nyelip sini, nyelip sana. 鸽子而且非常的灵巧，它不受各样的地域的限制， Dan kecepatan dia nyambar itu cepatnya luar biasa. 而且鸽子的速度也同样远远超过无人机。
waktu diuji drone kalah. 这样的话，无人机就完完全 Nah, 全 perhatikan 失败 di 了。 dalam zaman Nabi Nuh, drone binatang ini sudah dikirim saudara ya, merpati. 在挪亚的时代呢，这个鸽子的这样的无人机的存在已经当做了使者。 Kali pertama dikirim, dia balik lagi. 第一次被放走的时候，鸽子回来了。 Kali kedua dia dilepas, dia pulang membawa daun segar, daun pucuk dari zaitun. 第二次放走的时候呢，鸽子的嘴里就叼着这个橄榄的叶子回来了。 Dari dia ambil zaitun, pasti Batra tidak di Indonesia. 而它有橄榄这个叶子，意味着这个方舟本身一定不在印尼， Karena daun zaitun saudara ya. 因为印尼并不会产出这样的叶子。 Nah, waktu kali kedua dia kembali membawa zaitun, nanti menunggu lagi kali ketiga dia akan dilepas. 就这样等待着到它第三次被放走的时候， Begitu kali ketiga dilepas, daratan sudah muncul dan merpati sudah tidak kembali. 第三次放走的时候呢，鸽子就不再回来了，因为旱地已经露出水面。 Saudara jangan tafsir nih merpatinya jahat juga ya, kabur dia. 我们如果这么想的话呢，这个鸽子还真是不知感恩呢，就这样翅膀硬了走了。 Dia kalau balik ke Batra, nanti dia diutus kali keempat karena Nuh tidak tahu daratan sudah ada, saudara. 如果他回来的话呢，他就肯定又要被派走第四次，因为挪亚不知道旱地已经露出水。 Lalu sudah kali ke-10 masih balik. 如果每次派的话，又不停的回来的话， Dia tidak boleh balik di kali ketiga. 就这样，上帝旨意他在第三次放走的时候就不再回来， Untuk memberikan semacam sinyal kepada Nuh, sekarang sudah ada daratan. 为了让挪亚就因此可以明白，现在已经有旱地。 Itu pertama kali merpati disebut panjang lebar di dalam Alkitab. 这是圣经首次相当多的描述鸽子的存在。 Lalu kali kedua tema merpati di dalam kitab Imamat ini berhubungan dengan korban. 而第二次出现是在利未记的时候，就是有关献祭。 Dan waktu bicara korban, Tuhan urutkan di dalam 3 level. 而在讲献祭的时候，上帝专门提出了3个等级。 Level orang kaya, nanti kasih binatang yang lebih mahal. 也就是第一，有钱财的人的献祭就是必须献更贵重的动物， Kasih lembu. 比如说献牛。 Yang tidak terlalu kaya tapi tengah-tengah, ada di tengah kasih kambing domba. 财务能力处于中等水平的就要献羊， Lalu yang agak miskin-miskin itu kasih burung. 而财务能力比较低下的就要献鸟类。 Nah, burung yang disebut burung terkukur atau burung merpati. 这里的鸟类和禽类提到了鸽子， Itu level binatang yang sangat murah yang orang miskin bisa tangkap. 意味着是穷人可以买的相当便宜的动物。 Artinya di dalam memberikan persembahan, semua kalangan harus memberikan kaya atau miskin. 意味着我们在奉献的时候，各样的财务能力的人都必须按着自己的能力奉献。 Lalu kalau yang tidak kasih binatang, nanti Tuhan terima korban sajian. 如果说不献动物的人，也可以献别的，当做献祭的礼仪。 Jadi tidak ada alasan saya tidak kasih. 因此，没有任何不献祭的理由。 Nah, perhatikan tema Nuh itu merpati itu utusan. 因此呢，挪亚的当中，我们看到，鸽子是当做这个使者的存在。 Di dalam kitab Imamat tema merpati tema korban. 但利未记的鸽子是献祭的存在。 Lalu merpati muncul di dalam perjanjian baru waktu Yesus setelah selesai dibaptis, Yesus segera keluar dari air, Roh Kudus turun dalam rupa seperti merpati. 而在新约圣经的时候呢，鸽子是在耶稣基督受了洗从水中出来的时候呢，圣灵就仿佛鸽子一样降在他身上。 Waktu Roh Kudus diutus turun, itu utusan. 圣灵被差，同样是做使者的存在。 Kitab Petrus mencatat Roh Kudus diutus dari sorga untuk memberitakan Injil. 彼得书信也记载圣灵如何从天上被差，为的是要传福音。 Dan saat Yesus selesai dibaptis, muncul yang disebut merpati tadi, yang seperti merpati itu tema utusan. 而耶稣受洗之后所出现的这个仿佛鸽子一般的形状，这也同样是使者的存在。 Lalu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus sudah memanggil rasul-rasul, Yesus sekarang mengutus rasul-rasul berdua-berdua. 耶稣自己在侍奉的开端，他呼召了门徒们，并且事后就成双成对的差派了门徒。 Di dalam tema utusan 12 rasul, keluar kata merpati. 而且在差派门徒的这个过程中，记载了鸽子这个字。
Kau dikirim seperti anak domba di tengah-tengah serigala. 你们被差，如同羊进入狼群， Kau harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. 而且你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。 Nah, sekarang kita menemukan kesimpulan dari 4 pemunculan tema merpati. Selain tema merpati, ada tema yang lain. 因此，我们今天就可以得出有关鸽子的这些主题的结论。 Yang Nu, tema utusan. 挪亚告诉我们，他是使者的存 Yang 在； Imamat, tema korban. 利未记是献祭的存 Yang 在； Yesus saat dibaptis, ini tema utusan. 耶稣受洗的时候是使者的存在。 Lalu yang terakhir juga tema utusan. 而最后的那个也同样是耶稣差派门徒的时候， Tulus seperti merpati. 要驯良像鸽子。 Nah, sekarang bagaimana kalau binatang itu dikaitkan dengan orang? Itulah Yunus. 现在，当我们把动物同样对照于人的时候，这就是约拿的奥秘。 Yunus artinya merpati. 约拿这个名字意思就是鸽子。 Perhatikan waktu Tuhan memberikan firman untuk merpati ini diutus, 我们看，当耶和华的话临到这个鸽子，他要蒙差的时候， Yunus yang merpati ini kalah dengan merpati di dalam zaman Nabi Nuh. 约拿这个鸽子，他完全比不过挪亚时期的鸽子。 Yang merpati binatang di zaman Nabi Nuh begitu taat, 挪亚那个动物的鸽子非常的顺服， yang Yunus tidak taat. 约拿却不顺服。 Nah, perhatikan waktu firman Tuhan tiba kepada si Yunus ini. 我们注意，当耶和华的话临到约拿的时候， Tuhan tahu Yunus pasti tidak mau. 耶和华知道约拿一定不愿意。 Kenapa yang tidak mau kok ditawari tugas yang begitu bahaya ini? 既然知道他不愿意，为什么要他得到这么危险的任务？ Seluruh nasib Niniwe ada di mulut si Yunus ini. 意味着尼尼微整座城的命运都取决于约拿的口。 Sebelum berita keluar dari mulut Yunus, Niniwe masih diam kegelapan. 当信息从约拿的口中出来之前，尼尼微还在黑暗中。 Kadang-kadang kita pikir-pikir cara Tuhan bekerja itu memakai resiko yang sangat besar. 我们有时候思考上帝工作的方式，也同样是包含着非常大的风险。 Tuhan taruh rahasia Injil yang begitu berharga di mulut orang percaya untuk dikabarkan. 上帝把福音的这个伟大的奥秘放在信徒的口中，为的是要传出去。 Tetapi orang percaya tidak kabarkan. 但是信徒常常不愿意传。 Orang berdosa terus berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi utusan tidak datang-datang. 罪人一直向耶和华发出呐喊，但是被差的人一直不愿意去。 Mengapa Tuhan kasih berita yang begitu berharga kepada orang yang mempunyai risiko sangat besar untuk menolak ini? 上帝为何专门的把他的使命就赐给这样一定会拒绝他的使命的人呢？ Ini kasih Tuhan yang susah kita pahami. 上帝这样的爱是我们难以明白的。 Tuhan mengasihi orang yang akan diselamatkan. Tuhan juga mengasihi hambanya yang tidak taat. 上帝既爱要得救的人，同时也爱不愿意顺服的仆人。 Dan waktu Yunus dengar seruan Tuhan, 当约拿听见耶和华的话的时候， dia seolah-olah taat. 他看起来顺服。 Mari kita lihat Alkitab kita, semua buka ayat Alkitab. 让我们一起翻开， Nanti kita akan melihat semua rahasia menarik di dalam kitab Nabi Yunus. 让我们一起翻开约拿书，我们一同查考。 Ayat kedua, bangunlah, pergilah. 1章2节，你起来， Yunus jalankan, bangun dan pergi. 而且约拿他确实起来，他也去了。 Orang kalau sudah siap-siap, bangun lalu sudah siap-siap mau pergi, belum tentu bagus. 一个人愿意起来，看起来愿意出去，这未必是一件好事， Karena destinasi yang dia tuju mana, saudara. 因为他可能还不知道他要去的目的地。 Orang pergi pelayanan rame-rame. 我们常常 Semua sudah beli tiket, bagus ya. 一大群人要一起服侍，每个人都买了机票，看起来很好。 Foto bersama di bandara, wih begitu banyak orang mission trip. 到了机场之后，大家一起拍照，这个非常壮观的一个团队。 Ini masih sampai ke bangun dan pergilah. 这个还目前停留在起来这个阶段。 Lalu bagaimana dengan destinasi? 那目的地那边又如何呢？ Oh, kami menuju destinasi yang sama. Oh, luar biasa. 我们要往同一个目的地去。
Jadi bangun dia lolos, 所以起来做到了， pergi dia lolos, 去也做到了， sampai ke destinasi yang sama dia lolos. 到了同样的目的地也同样做到了。 Tetapi Yunus dikirim ke tempat kota yang besar untuk temu manusia. 但是约拿被差去大城，为的是要找到人。 Banyak orang kalau ikut trip 许多的人愿意一起去宣教， sebelum landing sudah bicara-bicara, 但是在落地之前就已经开始议论。 kita makan di mana? 哎，我们待会要去哪里吃饭呢？ Saya dengar-dengar, saya googling di sini terkenal ikan asap, 我上网了，找了那里当地的名菜。 tikus presto misalnya ya. 对，假设有各种各样没听过的野味， Kita harus coba. 我们肯定要吃一顿。 Oh sekarang lagi musim durian. 现在刚好是榴莲的季节， Belum cari orang sudah kena radiasi durian. 还没找到人就已经受到榴莲的辐射。 Lalu setelah itu saya dengar di sini ada air terjun. 而且我还找到了这边有很著名的瀑布， Mari kita mentahirkan diri di situ. 让我们去瀑布那里洁净我们自 Kita 己。 mandi-mandi di situ. 我们先在那里洗一个澡， Belum pelayanan sudah terpleset kaki langsung ke seliu. 还没有服侍，结果在瀑布那里就摔了一跤， Akhirnya semua tim mendoakan dia. 结果整个团队还为这个人祷告， Belum jadi berkat, belum ketemu manusia yang dilayani, sudah menikmati semua yang ada. 还没有做众人的祝福，就已经先品尝这些东西的快乐。 Waktu Adam dan Hawa jatuh dosa, Allah turun langsung cari manusia, tidak lihat indahnya Taman Eden. 亚当夏娃犯罪的时候，耶和华就来到园中，立刻找他们，没有找其他的东西。 Yunus berhasil bangun dan pergi, 约拿起来了，他也去了， tapi dia gagal di destinasi. 但到了目的地，他就失败了。 Nah perhatikan, Tuhan suruh dia untuk pergi ke Niniwe. 我们看耶和华命令他去尼尼微城， Saya googling, 我个人上网查了 lalu 查， buka map. 然后打开了地图， Saudara bisa lihat di map, saudara tulis nanti N, kasih EN, Gad Hefer. 大家可以在上网的时候也同样这个输入这个 N， 还有这个加特西弗这几个字， Lalu destinasinya ke Mosul. Itu Niniwe zaman dahulu, namanya Niniwe, sekarang Mosul. 而也可以收入这个摩苏尔，也就是现在的这个地区，它是对应着以前的尼尼微。 Lebih kurang 1275 sampai 1280 kilo. 这大概是有1270、1280公里之外。 Wah, perjalanan yang sangat jauh ini. 那可是相当长的这个约拿必须要走的路程。 Lalu Yunus tidak mau ke sana bukan karena jauh. 约拿不愿意去，不是因为远， Karena nanti dia tiba juga toh. 因为后来他也还是去了嘛。 Tetapi dia pergi ke tempat yang sangat jauh. 他要去这个非常远的地方， Dia menuju ke pelabuhan Yafu. 他先是到这个约帕的港口， Dari En Gad Hefer dia menuju ke Yafu. 从这个加特西弗他往约帕去， 121 kilometer. 那就有121公里的路。 Oh lebih pendek ya. 这个看起来短了许多， Tapi dari Yafu dia ke Tarsis. 但是从约帕他却往他施去， Dia lewat jalan laut. 他走的是海路。 Kalau lewat jalan darat, saya lihat di map 5.383 kilometer. 如果我看地图，如果他走的是陆路的话，那就他要走的是5383公里。 Tuhan suruh yang ke 1275 kilo. 但是上帝就如此派他要去1000多公里以 Dia 外的地方。 pergi ke 121 ke pelabuhan. 他先是走了120多公里到港口， Lalu dari situ dia menuju ke daerah Tarsis. Tarsis itulah Spanyol. 然后他就坐船要往他施去，他施就在西班牙。 Jadi sebetulnya Yunus ini kakinya atau semangatnya ada atau tidak? 所以约拿这个人，他的心以及他的身体到底是如何呢？ Ada, saudara. 他是有这样的热忱， Kenapa dia bisa ke Tarsis? 他为什么要去他施？ Karena itu destinasi yang dia mau. 因为那是他心里所想去的地方。 Saya membawa banyak orang untuk ikut KKR regional, saya menemukan alasan lucu-lucu, saudara. 我常常带着很多的人去区域性布道会，我发现有很多人很有意思。 Pak, saya tidak bisa ikut karena saya takut ketinggian. 牧师啊，我没法去，因为我怕高。 Wah, susah masuk surga kau nanti. 哇，你惧高的话，那你就很难上天堂了。 Karena ada lagu, ke tempat yang tertinggilah. 因为有一首诗告诉我们往高处去， Kau nggak bisa naik kau. 这样的话你就没法上高处啦。 Tapi heran ya, 但是很有意思的是， orang yang sama
同样的人， Tidak lama kemudian ada posting dia foto di Eropa, di Amerika, di Korea, di Jepang. 同样的人不久后，我在他的社交媒体上看到他往不同的国家去旅游。 Emangnya dia pakai skoci? 难道他去这些国家是坐船吗？ Dia pasti naik pesawat. 他一定是坐飞机，不是 Kok 吗？ bisa ya? 你看巨高的人居 Heran 然， ya. Jadi Tidak hanya sebetulnya semua manusia ada kekuatan. 所以其实每一个人都有上帝而来的能力。 Saya tidak bisa tinggalkan istri dan anak-anak masih kecil. 牧师啊，我没有办法离开我的妻子，我的孩子还小。 Tidak lama kemudian, 2 hari kemudian bos di kantor dia panggil dia. 但是隔了2天，他的老板就把他叫来， Di antara 1000 karyawan, Andalah yang paling rajin dan Anda mendapat tiket gratis, liburan gratis, tapi sendiri. 在1000个员工当中呢，你是我们当中表现最好的，我就给你免费的机票，但只是一个人的机票。 Pergi ke Moskow, kemana-mana semua. 结果他呢就这样去旅游了，去各个国家。 Kalau kamu tidak ambil, kuserahkan ke karyawan yang prestasi nomor 2 terbaik. 你要是不愿意拿这个机票，我就把这个机票让给表现第2好的人。 Kira-kira dia pergi nggak? 那这个员工会不会拿呢？ Istri di rumah nggak ada yang jaga anak. 家里有妻子没人照顾，孩子还不是还小吗？ Itu kalau pelayanan, saudara. 侍奉的时候就说这些理由。 Kalau diutus pergi jalan-jalan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. 但如果是被派去旅游的话，那时候就感觉自己领受了诸般的能力。 Tuhanku hidup. 我的神是活着， Bukankah aku tempel tulisan di rumah, Kristus kepala keluarga. Kalau saya pergi, Kristus yang jaga. 而且这个时候就说，我如果去旅游的话，基督必定会保守我的家人，他是我们家的头。 Akhirnya dia pergi, anak biasa, ujian juga belum selesai. 结果就这样，他去旅游，结果孩子和妻子都好好的， Inilah manusia. 这就是人。 Perhatikan waktu Yunus pergi. 我们一起留意，约拿要出发的时候， Tuhan membuat Yunus lancar. 耶和华让约拿可以 Mari kita 顺 lihat 利。 bagaimana cara Tuhan mensukseskan pelarian dari Yunus ini. 让我们一起来看耶和华是如何让约拿逃离的计划得逞。 Perhatikan di ayat yang ketiga. 我们留意第3节， Yunus bersiap untuk melarikan diri. 约拿却起来逃往他施去躲避耶和华。 Yunus tahu dia akan menuju ke tempat yang jauh, dia harus packing barang. 约拿知道他要往远处去，他就必须整顿行李。 Tuhan bisa buat terpleset waktu ambil baju, lalu tidak bisa gerak. 但是耶和华其实可以让他在收拾行李的时候去受伤。 Lu mau packing ya? 你要收拾行李是吗？ Oke, kopermu masih ada, belum bolong. 好，你的行李箱还好好的， Bajumu masih komplit, tidak dimaling sama orang. 你的衣服也都全，没有被人偷。 Dengan kekuatan anugerah dari Tuhan, dia bisa pakai nafas yang Tuhan kasih untuk packing baju. 他就凭着上帝的大能以及从上帝而来的气息，他可以有能力收拾行李。 Tuhan izinkan, silakan lu Yehova. susun barangmu. 耶和华许可他，让他可以起来收拾。 Lalu perhatikan, 然后我们注意， dia menuju ke Yafo yang 121 kilo. 他下到约帕这个地方是121公里之外。 Tidak peduli dia mau jalan kaki kah, naik kuda kah, atau naik apakah, pokoknya silakan, ku kasih lancar. 我们无论他是骑的马也好，走路也好，耶和华许可他这么做， Dan bisa sampai ke pelabuhan. 并且让他顺利的到港口。 Lebih heran lagi saudara, 而且更令人不明白的是， kapalnya ada. 还有船可以让他上。 Beda kalau Yunus sudah dipanggil Tuhan 2 bulan yang lalu, sekarang baru jalan. Dia sudah lihat jadwal kapal saudara. 如果约拿是在2个月以前蒙召的话，那么他可能就可以先搜寻、先咨询到底船什么时候出发。 Yunus tidak lihat jauh kapal, tapi pas di sana kapal ada. 约拿没有先咨询，但是到那边刚好就有船。 Coba bayangkan begitu Yunus sampai, kapal baru jalan 100 meter. 你们想象一下，万一这个约拿刚到港口，结果船才刚出发100米， Dia harus menunggu kapal balik lagi berapa minggu kemudian. 他可能必须等好几个礼拜，船才会开回 Maka 来， gagallah pelarian dia. 这样他就没有办法躲避了。 Wah, jadwalnya bisa pas. 但是他的行程却都是刚刚好， Dia packing, Tuhan kasih kelancaran. 上帝许可他打包行李， Dia menuju ke pelabuhan, tidak ada perampokan. 上帝也许可他安全的到港口 Dia。sampai pelabuhan, kapal masih menanti dia. 到了港口，刚好有船可以让他上， Dan dia perlu beli tiket. 而且他要买船 Mari 票。 lihat di pasal ketiga. 我们看第3节后半部分， Dia temukan kapal, dia mau berangkat ke Tarsis, dia bayar biaya perjalanannya. 遇见一只船要往他施去，他就给了船价。
Orang kalau pelayanan, kalau sudah pakai uang sendiri, wuish, alasannya saudara ya. 我们看到有许多人在为了侍奉的缘故花钱，就有百般的不愿意。 Ada orang di kota lain saudara, bukan di sini. 我在别的地方有认识一个人， Paiter, 他对我说：“艾德牧师啊， saya dari dulu ingin ke Israel. Bolehkah Bapak cari dana untuk saya? 我从以前就很想去以色列，牧师你可不可以为我募捐？” Dalam hati saya, nyalang kau. 我心里想说：“你退去吧。” Dulu ada orang berkata kepada saya, Paiter kalau pergi pedalaman saya rindu sekali untuk mengikuti Paiter. Bolehkah saya ikut Paiter terus? 以前有一个人还跟我说：“牧师啊，你每次去穷乡僻壤的时候，我每次都非常的渴慕，跟着你去，我可不可以一起去呢？” Tapi saya tidak ada biaya tiket. Boleh nggak Paiter biayain saya untuk PP semua rute yang Paiter pergi? 牧师啊，我虽然渴慕，可是我没有钱买这个路费，所以你可不可以支持我呢？支持我所有的路程。 Lalu saya berkata kepada dia, oh kamu cinta jiwa-jiwa, cinta Tuhan ya? Oh iya, bagus ya, bagus. 然后我就对他说：“啊，你如此爱灵魂、爱失丧的人是吗？很好，很好。” Lalu saya tanya dia, GRI Pusat ada KKR regional, kamu pernah ikut tidak? 然后我就接着问他：“我们教会有区性布道会，请问你参加过几次？” Tidak pernah Pak. 他说：“啊，我从来没有参加过。” Yang cabang-cabang lain, tidak pernah Pak. 不是总堂的其他分堂的这个行程呢，也没有参加。 Udah omong kosong, kau mau pergi penginjilan. 那这岂不是在说瞎话吗？ Tapi Tuhan kasih saya beban pergi yang jauh-jauh Pak. 但是啊，牧师啊，上帝给我要去远方的负担。 Itu dia mau jalan-jalan, mau dapat tiket gratis itu. 这个在我看来，他只不过是想要蹭免费的这个旅游的机票。 Banyak orang kalau suruh pelayanan pakai uang sendiri semua ketakutan, tapi untuk jalan-jalan semua rela untuk keluarkan uang. 很多的人明明是要去服侍，要付代价买票，很多人都不愿意，但是为了旅游的话，人人都愿意。 Yunus bisa ada uang beli tiket. Beli tiket zaman dulu tuh sangat mahal. 约拿有钱买这个付了船价，当时的船票是很贵的。 Seorang nabi ada duit, dia digaji oleh siapa dia? 一个先知到底是从谁哪里拿到的钱，居然可以买票？ Tapi Tuhan ada berkat untuk dia sehingga dia bisa simpan uang. 但是上帝给了他足够的祝福，让他可以储蓄。 Coba bayangkan ya, di dompet dia sisa 1.000 rupiah. 我们想象一下，要是他兜里只剩1块钱， Uang tiket 1 juta. 那假设这个票是1000块钱， Pasti nggak jadi pergi, betul nggak? 他肯定去不成了，对吧？ Dia pinjam uang sama orang, kapan baliknya nggak jelas. Saya akan pergi ke ujung bumi. 他如果要找人借钱，但是他们也没有办法说明他什么时候回来的话， Nggak ada orang yang akan pinjamkan dia. 就不会有人愿意把钱借给他， Maka batallah pelarian dia. 他这样就躲避失败了。 Tuhan kasih lancar semua. 但上帝却许可他一路顺， Kapal ada, tiket dia dapat. 他不单有找到船，而且还可以买船票。 Coba bayangkan hari itu lagi peak season, lalu yang punya kapal berkata, maaf tiket habis. 假设当时是旅游旺季的话，而且船票刚好卖完了， Wah kalau tiket habis enak, kita belajar kitab Nabi Yunus cuma 8 ayat. 如果说这个票真的卖完的话，那我们现在看的约拿书就只剩下8节经文了。 Setelah tiket habis, Yunus pergi ke Niniwe. Selesai kitab Yunus, enak saudara bacanya. 那就是约拿要去买票，结果买不到，他就只好顺服去尼尼微，就这样结束了。 Tuhan kasih lancar ya. Oke, silakan berangkat. 但上帝许可他可以顺利的躲避。 Perhatikan di tengah jalan Tuhan interupsi dia. 我们看上帝在路中就这样干涉， Sengaja Tuhan interupsi dia. 上帝刻意的干涉他的逃避， Karena Tuhan mau bekerja. 因为上帝要在当中动工。 Tuhan mau membuktikan kepada Yunus, aku bisa bekerja tanpa engkau. 上帝要Tuhan bekerja tanpa Yunus. 上帝要向约拿显明，他可以在没有约拿的情况下动工。 Kau kira kau orang penting? 你以为你很重要是吗？ Aku akan selamatkan orang di kapal tanpa engkau khotbah kepada mereka. 我就让你看，在你不需要向船上的人讲道的时候，我就拯救船上的人。 Maka nanti kita akan melihat orang-orang di kapal. Mereka akhirnya menjadi memanggil nama Tuhan, bukan memanggil ilah mereka. 我们接着也会看到，后来这些在船上的水手们、船上的人，他们最后不再呼吁他们的神，而是转变呼吁 Mari 耶和 kita 华。 telusuri apa yang terjadi waktu sudah ada di laut. 让我们一起来看在海上所发生的事。 Perhatikan, Alkitab memaparkan kondisi rohani orang-orang bersama dengan Yunus dan kondisi rohani dari Yunus. 我们看，首先圣经描述不单是船上的人的灵命，也描述约拿的灵命， Yaitu pada saat bencana tiba. 那就是当他们遇难的时候，信心是如何表 Tuhan 现。 utus angin ribut atau angin besar. 耶和华就使海中起大风。
lalu badai, lalu ombak, lalu kapal mulai oleng-oleng, 海就狂风大作，船几乎破坏， lalu sudah hampir hancur. 险些要遇难， Berarti air sudah mencerot sini, mencerot sana, 意味着海水就已经进入 lalu 到船 suara 上， teriakan sudah begitu banyak. 而且个人也都开始哀求。 Tuhan memaparkan, lihatlah 2 jenis manusia di dalam kapal ini. 上帝就让我们看到船上有2种人， Manusia yang tanpa Tuhan 就是没有神的一种人， dan manusia larikan diri dari Tuhan. 以及另外一个就是躲避神的那一个人。 Yang tanpa Tuhan kesannya lebih rohani. 没有神的人看起来反而更敬畏神。 Begitu ada kesulitan langsung panggil Allahnya mereka. 遇到患难的时候，他们马上哀求自己的神。 Yunus nanti dia baru menjelaskan identitas dia setelah nakoda tanya dia. 约拿是后来在船主问他之后，他才解释他的身份。 Tuhan bangunkan si Yunus, suruh dia pergi ke Niniwe, nanti nakoda bangunkan dia. 上帝原本呼召他约拿让他起来，但现在船主叫他让他起来。 Mari kita lihat ayat Alkitabnya. 让我们回到圣经， Di ayat yang ke-6, nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. 1章6节，船主到他那里对他说：“你这沉睡的人呐、为何这样呢？起来，求告你的神。” Bayangkan kalau kita seorang pendeta, 我们想象一下，要是我们是牧师， lalu ada orang non-Kristen suruh kita, Pak, Bapak doa kepada Tuhannya Bapak. 假设有一个非信徒居然对我们说：“牧师啊，请你祷告，求你的神。” Dalam hati kita, nggak usah lu ngomong, gua sudah tahu dari kecil. 我心里当然会说：“但当然不用你来教啊，我是牧师呢。” Lihat, rohani Yunus sudah mencapai rohani yang tingkat rendah. 现在我们看到，约拿的灵命已经相当的低， Perlu orang non-percaya ingatkan dia. 居然需要非信徒提醒他要祷 Kalau 告。 kami semua sudah memanggil Allah kami, 我们每个人都已经求告我们的神了， ini orang-orang penyembah Allah-Allah. 他们这些都是拜偶像的人。 Kau ini penyembah siapa? 你是拜什么样的神？ Ayo, panggil Tuhanmu. 来，快求告你的神。 Jadi orang non-Kristen percaya kesulitan yang aku alami, saya mesti minta petunjuk Tuhan dan pertolongan Tuhan. 非信徒相信，遇到患难的时候呢，必须求告神，祈求帮助。 Tapi Yunus tidak lakukan ini. 但约拿没有这么做 Nah,。mari kita lihat di ayat ke-5, awak kapal mereka takut, mereka berteriak memanggil Allahnya. 第5节告诉我们，水手便惧怕，个人哀求自己的神。 Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, lalu dia tidur nyenyak di situ. 约拿已下到底舱，躺卧沉睡。 Rohani Yunus sudah seperti mati rohani. 他就像是一个没有信心的人一 Orang 样。 kalau sudah mati kiri kanan orang teriak, ada teriakan minta tolong apa saja sudah tidak dengar. 他这种信心的死亡，就如同死人一样，死人在你怎么叫他，他都不会应。 Disiram air pun tidak bangun-bangun. 即便给他浇水，他也不会醒 Dan 来。 Yunus tidur nyenyak. 约拿就这样躺卧沉 Dan 睡。 orang-orang di kapal Tuhan munculkan mereka memanggil Allah, tapi Allah mereka tidak menjawab. 耶和华就使这些水手哀求自己的神，可是他们的神却没有回应。 Ini semua Tuhan izinkan ya, 这些都是上帝许可发生的事， untuk membuat orang-orang yang tidak mengakui Tuhan sejati, mereka sadar mereka punya ilah-ilah palsu. 为的是让这些不愿意承认耶和华的人们，他们意识到他们所拜的神是假神。 Karena orang-orang zaman dulu percaya Allah bersifat teritorial. 因为以前的人相信所谓的神明是有地域性的。 Kalau saya dari darat, dewaku yang saya pegang, lalu kalau saya sudah di lautan bebas, dewaku aku panggil di luar service area. 他们意味着，他们如果生活在陆地上，他们就可以哀求他们在陆地上的神；但是到了海上之后呢，他们在陆地上的神就再也接触不到他们了。 Maka di tengah-tengah dia tidak bisa sinyal, tidak ada sinyal, dia call, tut, nggak sambung saudara ya. 在海上的这些水手呢，他们就仿佛没有了信号一般，无论怎么叫他们的神， Lalu 神都没有办法。 sisa satu ini. 就只剩下这一个人没有 Nah 哀 satu 求。 ini punya sinyalnya full saudara ya. 这个人明明有满格的信号， Melampaui satelit. 甚至超过了卫星的存在。 Mari kita lihat ayat ke-9. 我们看第9节， Aku orang Ibrani. 我是希伯来人， Aku takut akan Tuhan. 我敬畏耶和华。 Allah yang mempunyai langit dan telah menjadikan lautan dan daratan. Ini sinyalnya full.
那创造沧海旱地之天上的上帝，这明明有满格的 Allahku 他， mencipta lautan, maka di lautan pun full sinyal. 意味着这个创造了沧海的，意味着他在海上也同样有信号可以接触神。 Langit, lu mau naik pesawat pun itu full sinyal. 天上这里意味着你到天空中也同样可以接触你的神。 Bayangkan ya, Yunus punya konsep Tuhan yang jitu, beda dengan orang-orang yang punya konsep Tuhan teritori. 因此，我们看到约拿他对神的认识，完完全全超过这些水手。 Tetapi mengapa Yunus baru cerita setelah dibangunkan oleh nakoda? 但为什么约拿是在这个船主叫醒他之后，他才愿意说呢？ Mengapa tidak dari awal kau bicara? 为什么你不早就说呢？ Maka dari sini kita menemukan rahasia rohani dari Yunus. 因此，在这里我们看到约拿的信心如何。 Orang berkata Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena Niniwe bangsa yang jahat. 有的人说约拿不愿意去尼尼微，是因为尼尼微都是作恶的人， Mereka penganiaya umat Tuhan. 他们是这个迫害 Lalu Yunus 上帝的民。 benci, Yunus ingin seluruh Niniwe dihabisin oleh Tuhan. 而约拿因为这样恨他们，愿意他们就这样被神灭。 Selalu alasannya seperti itu. 所以每一次我们听到的借口都是这样。 Betulkah karena Niniwe begitu jahat dan Yunus sakit hati? 但是真的是因为尼尼微的恶让约拿如此的痛心吗？ Jawabannya benar separuh. 其实答案是对了一半。 Kalau Niniwe yang jahat, kau ingat masa lalu kau benci sama Niniwe, kenapa yang kapal kau tidak ada hati untuk layani mereka? 如果说你如此痛恨尼尼微这些邪恶的人，那为什么你在船上遇到这些不怎么邪恶的人，你为什么就不爱他们呢？ Yafo itu ada di wilayah Tel Aviv di zaman sekarang. 约帕呢，就如同现在的这个Tel Aviv， Di dalamnya pasti banyak orang lalu lalang sehingga naik kapal ke sini ke sana. 在当中的这个港口呢是相当繁荣的。 Adakah orang Niniwe yang ada di situ? 在当中有没有可能有尼尼微人呢？ Tidak ada orang Niniwe di situ. 那里没有尼尼微人。 Oke, lu tidak mau ke Niniwe toh, yang besar itu ya. 好，你就是不想去尼尼微这个大城，对吧？ Sekarang kau ada di kapal yang tidak besar. 好，你现在就身在这个不大的船上， Hatimu ada tidak? 你的心到底有没有为这些 Di 人 sini 着想？ Tuhan sekali lagi menonjolkan dan mempermalukan Yunus yang katanya nabi. 耶和华在这里再一次突出了约拿这个被当作是先知，但是却是令人羞耻的存 Kamu 在。 perhatikan ini gelombang sudah begitu mengerikan. 你看，现在狂风已经大作， Kita semua pasti akan mati. 我们人人一定会死。 Cepat minta tolong kepada Tuhanmu. 你要赶快求告你的神， Dan nanti pakai undi. 而且最后这些人决定要撤签。 Setelah pakai undi, Yunus yang dapat undi. 撤了签之后呢，他们就发现是约拿的问题， Setelah Yunus dapat undi, berarti mereka tahu ini biang keroknya. 他们就因此知道这个约拿相当于是始作俑者。 Wah, kalau hari itu si nakoda begitu tahu mestinya ngamuk dan awak kapal ngamuk, semua penumpang ngamuk, perjalanan kami, saya bawa koper, bawa oleh-oleh semua sudah dibuang ke laut gara-gara kamu ini. 我们当时可以想象，船主也好，水手也好，其他的人也好，肯定会为约拿这个人而生气。他们所带的各样的东西，因为他这个人而全都不得不抛到海里。 Pesanan empek-empek, bakpao semua hanyut. 我在家乡里的人们所要的礼物都必须被抛到海里， Ini gara-gara orang ini. 这全是因为你这个人。 Lalu mereka tanya, kami apain engkau ya? 然后他们就接着问你，请你告诉我们，我们要怎么做？ Yunus bilang, lempar saya ke dalam lautan. 约拿就对他们说：“你们把我丢到海里。 Maka mestinya mereka berkata, memang itu yang kami mau lakukan. ”这些人就应当回答他：“这正合我们的意，就要把你抛到海里。 Bukan hanya lempar kamu, diikat sama jangkar. 我们不单要把你抛到海里，甚至可能把你绑在重物，然后直接丢到海里。” Lihat orang non-Kristen, waktu mengetahui ada orang jahat di kapal, mereka cinta kasih mau menolong Yunus. 现在我们看到非信徒看到船上有这样的恶人的存在，他们依然生发怜悯，要帮助约拿。 Lihat di Yunus pasal yang pertama tadi di ayat ke-12. 我们看约拿书1章12节， Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. 约拿对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故。” Ayat 13 mestinya dilanjutkan, maka mereka semua serentak melempar Yunus.
第13节，正常的来说应该记载，他们就齐心协力的把约拿丢到海 Tapi 里。 heran ya, Yunus suruh lemparkan tapi mereka dayung. 但是呢，约拿明明说的把我抛到海里吧，但是他们却努力的竭力的荡桨。 Berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Berarti mereka tidak mau Yunus dimatikan. 然而那些人竭力荡桨，要把船拢岸，意味着他们不愿意约拿死亡。 Yunus, Niniwe jahat, kau ingin mereka dihabisi. 约拿心里认为尼尼微城都是邪恶的，他们想要摧毁。 Yunus, kau sudah siap, kau dihabisi karena kau jahat. 约拿自己本身也是邪恶的，也应当遭到毁灭。 Kau sudah siapkan dirimu untuk dilempar. 你甚至已经做好准备要被抛到海里， Kau sudah bersalah. 你本来就已经做错了， Kerugian di kapal begitu banyak. 船上的损失都得怪你。 Kau kerja 15 tahun pun nggak bisa bayar hutangmu. 你即便工作15年，或许也还不完这笔债。 Dan kalau ada orang berkata waktu saya lempar koper cincin kawinku lepas. 而有些人就说我抛某样东西的时候呢，不小心把另外一个东西也一起抛走了。 Kalau dihitung kerugian, waduh Yunus pusing kepala, nggak bisa bayar dia. 所以其实我们就看到约拿当时可能要偿还的债务是会非常庞大。 Coba lihat cerita Nabi Yunus setelah selesai, adakah orang kapal minta ganti rugi ke Yunus? 我们可以看第1章，在结束之后，那些船上的人没有任何人向约拿索赔。 Empek-empek bakpao sudah habis nggak minta ganti loh. 我带着这些礼物，他们都没有向约拿索赔。 Dan saya kagum sama orang kapal. 我特别钦佩这些船上的人， Lempar saya, orang kapal dayung. 把我抛在海里吧，但这些人却竭力荡桨。 Kau tidak punya hati kepada orang kapal, tapi orang kapal tahu kau begitu jahat, mereka punya hati untuk engkau dan mereka non-Kristen. 你不顾念船上的这些人，但是船上这些人他们都是非信徒，他们却顾念你。 Saudara lihat di dalam dunia ini orang non-Kristen melakukan jauh lebih banyak dibandingkan orang Kristen di dalam mereka menunjukkan mengasihi orang-orang yang berdosa. 我们看到地上的许多的非信徒在爱人的行为上要做的常常比基督徒要好得多。 Mereka begitu mengasihani orang-orang yang nanti akan mati. 他们特别的去爱惜这些明明就马上要死掉的人， Tapi Yunus tidak ada hati. 但是约拿却没有这样的心。 Perhatikan Yunus waktu itu dia belum tobat. 我们要知道，约拿这个时候还没有悔改。 Waktu dia mengatakan lempar saya ke dalam lautan, ini tindakan dia bunuh diri. 当他说把我抛在海中吧，这其实是自杀的行为。 Cara supaya semua ini jadi beres, kembalikan saya ke darat, itu caranya. 你应该解决的问题是要把我重新的送到岸上。 Tuhan, saya sekarang tobat, saya mau ke darat, maka pasti reda itu. 正常的来说，应该是主啊，耶和华，我愿意悔改，把我送到岸上吧。这样的话，海就平静。 Karena engkau dari darat pergi ke lautan di dalam ketidaktaatan, maka ombak datang. 因为你本身因为不顺服，躲避耶和华，你从陆地到海上，这样狂风就来了。 Kalau kau taat, tidak mungkin ada ombak, semua kapal lancar-lancar. 但如果你顺服的话，海上肯定不会有狂风大起。 Yunus berpikir begini, 约拿心里就想着， Tuhan berfirman kepadaku untuk pergi ke sana, dan kalau saya pergi, Niniwe akan diselamatkan. 耶和华吩咐我要到尼尼微去，我如果真的去的话，尼尼微就会得救。 Maka supaya tidak diselamatkan, aku kabur. 那为了不让尼尼微得救，我就躲避， Dan aku pilih destinasi yang paling jauh, yaitu ujung bumi, yaitu Tarsis. 而且我专门选最远的那个地方，那就是他施。 Sehingga kalau saya berhasil tiba di sana, kalau Tuhan panggil lagi, saya bilang oke, tapi kapal belum ada. 因此，如果我可以成功的到他施那里去的话，耶和华的话再临到我的时候，我就可以说好，但是没有船呢。 Saya menunggu kapal, mesti menunggu minggu depan, lalu nanti perjalanan berminggu-minggu lagi sampai ke Niniwe sudah gosong semua. 我如果等这个船，要一直并且等到了船，要一直坐船到尼尼微的话，到时候尼尼微早就被毁灭了。 Itulah logika Yunus yang kali pertama, maka dia memilih destinasi Tarsis. 这就是约拿他为何选择他是这个目的地的原因。 Logika kedua, dia pakai plan B. 第二，这个时候约拿就有了另外一个方案。 Kalau saya tidak berhasil menuju ke sana karena Tuhan udah interupsi, saya tetap tidak mau ke Niniwe. 耶和华现在已经开始介入了，让海上狂风大起。要是我到不了他施的话， Caranya pakai hal mulia, yaitu korbankan diri. 我这个时候就用看似非常高尚的方法，那就是我献上我的性命。 Ingat tema merpati, tema utusan, dan tema korban. 你们还记得刚才鸽子意味着不单是差派，也意味着献祭。
Yunus berkata, lempar saya ke dalam. 约拿说：“把我抛在海中吧。” Dan dia lebih pilih mati daripada berita tiba di Niniwe. 他宁愿死，也不要这个福音的信息到达尼尼微。 Itulah pikiran jahat dari Yunus. Dan dia, saya percaya waktu dilempar, dia akan senyum karena plan B berhasil dijalankan. 这就是他的邪恶的计划。我相信，如果他真的被抛在海里的话，他肯定是微笑着赴死，因为他的计划得逞。 Karena Tuhan tidak bisik-bisik ya, kau loncat ke bawah atau dilempar kau tidak akan mati. 但耶和华也没有告诉他说，你就算被抛在海里，你也不会死。 Di dalam cerita-cerita orang-orang di pelabuhan selalu dengar ada orang tenggelam lah, anak berenang hilang lah. 我们常常会听到一些住在港口附近的人说：“哦，海上很容易遇难呐、孩子也会游泳然后消失啊。” Lalu Yunus bukan anak nelayan, mungkin tidak bisa renang, mana mungkin dicemplung lalu bisa bangun lagi. 约拿本身也不是打鱼的人，他怎么可能被抛在海里还能游泳呢？ Dan Yunus memutuskan dia bunuh diri 但是约拿甚至决定自杀。好了， dengan cara kau lemparkan aku. 用的方法就是你们把我抛在海中。 Nah, perhatikan setelah Yunus main-main sama Tuhan, 我们看约拿他与神开玩笑之后， Tuhan akan menunjukkan kepada Yunus, lu mau main-main? Oke, aku ikuti permainan. 约拿上帝就显明了他的旨意。约拿，你想要捉弄我吗？好，我奉陪。 Perhatikan Tuhan memakai cara untuk mempermainkan Yunus. 我们看上帝如何来回应约拿的捉弄。 Nanti di kau kedua saya akan khotbah lebih detail saudara ya. 我在接下来的印尼文堂我就会讲得更详细。 Saudara perhatikan, Yunus tahu ada Tuhan pencipta langit, lalu laut, laut darat. 我们可以注意到，约拿知道他所信的就是创造沧海旱地天上的 Tiga 上帝。 wilayah ini sangat penting dalam kitab suci. 这3个区域是圣经中非常重要 Tuhan 的。 cipta Adam dan Hawa untuk menguasai 3 wilayah ini. 上帝创造亚当和夏娃，就是为了要管理这3个区域， Berkuasalah atas burung-burung yang terbang-terbang itu. 要管理天空的鸟， Berkuasa atas ikan-ikan di laut 也要管理海里的鱼， dan binatang-binatang di darat. 以及管理地上的走兽。 Lalu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memperilah 3 wilayah. 结果人堕落了之后呢，人就把这3个区域当作假神。 Bulan ada dewanya, burung ada dewanya. 月亮有所谓的月亮之神，然后鸟类有鸟类之神， Awan ada dewanya, petir ada dewanya, ini wilayah langit. 有所谓的云的神，然后也有雷神等等，这是天空的假神。 Lalu wilayah air, sungai ada dewanya, laut ada dewanya, dewa ikan lah, dewa apalah. 然后在水中呢，就包括有河流的神，有海上的神等 Lalu 等。 daratan ada dewanya, dewa buaya lah, dewa kambing lah, semua ada dewa-dewanya. 而陆地也同样有各种各样的动物的神。 10 hukum waktu turun, Tuhan singgung 3 wilayah. 当十诫被颁布的时候呢，上帝就专门指出这3个区域， Jangan membuat binatang yang menyerupai yang ada di langit, yang di darat, yang di laut. 不可制造任何像如天空的、地上的、海中的各样的偶像。 Lalu Yunus punya pengertian, Tuhanku pencipta, berarti nggak usah saya buat dewa-dewa. 约拿也认为我的上帝是创造这一切的上帝，我不需要制造偶像。 Oke, sekarang Tuhan pakai dunia penciptaan, yaitu dunia langit, dunia laut, dunia darat untuk mempermainkan atau mempermalukan si Yunus. 上帝就接着用他所造的世界，用这3个区域来羞辱约拿。 Perhatikan Tuhan memakai wilayah langit, 首先，上帝用这个天， yaitu angin yang besar. 那就是大风的出现。 Nanti setelah semua selesai cerita Yunus, lalu Tuhan pakai angin timur yang panas terik. 而我们也后来看到，在约拿书的这个结尾的时候，上帝也专门的用这个热风，炎热的东风。 Angin yang besar, angin yang ribut, tidak ribut-ribut sama Tuhan. 我们看到这个大风狂风大作的时候，却听从耶和华的命， Atas penentuan Tuhan, angin itu datang. 按照耶和华的旨意，风就来了。 Angin wilayah langit taat kepada Tuhan. 天上的风都听耶和华的话， Angin tak berotak tapi taat. 风没有头脑，却是顺服 Angin 的； tidak punya kuping tapi bisa dengar perintah Tuhan. 风没有耳朵，却听耶和华的话。 Setelah dunia langit, Tuhan pakai dunia air. 接着呢，上帝从天就到水到海。 Waktu Yunus dilempar, langsung ikan besar menelan dia. 当约拿被丢到海中的时候呢，立刻有大鱼吞了他。 Saya kagum sama ikan ini, saudara. 我特别佩服这只鱼。 Kalau saya jadi ikan, saya akan pakai alasan. 我如果是鱼的话，我一定会用百般的借口。 Tuhan, 上帝啊， mana foto Yunus?
约拿的照片你有吗？ Salah telan malu-maluin. 我万一吞错了，那就可丢人了。 Pada saat nakoda awak kapal lempar Yunus, lalu satu terpleset, satu tuh jatuh duluan, ikan itu kalau telan salah dia muntahin lagi, malu saudara. 万一船主和水手要把约拿丢到海里，结果不小心摔了一跤，反而是其中一个水手掉到海里的话被吃了，那就不好啊。 Ikan besar akan beralasan, saya ikan besar, besar sih besar, dibandingkan samudra raya lebih besar samudra. Lalu GPS Yunus ada di mana ini? 这条大鱼虽然大，但是呢，大鱼再怎么大都比不过海洋之大，所以呢，大鱼没有导航也能找到约拿。 Malu-maluin saya tunggu di bawah kapal, ternyata kapal pesiar. 如果说我导航错了，一直等在一艘船下，结果发现船错了的话，就尴 Dan 尬 heran 了。 ya, karena ikan ini taat, ikan bisa standby di bawah kapal. 所以特别有意思，这条大鱼也是顺服的，它可以等在约拿的船下。 Kenapa saya bilang ikan standby di bawah kapal? 我为什么说这条鱼就在船下待命？ Ikan tidak boleh jauh berkilo-kilometer lagi pacaran di ujung sana. 意味着这条鱼不能在几公里以外忙自己的事。 Begitu Yunus dicemplung, ikan sadar baru kejar. Sampai ke Yunus sudah ngambang dia. 如果说等到约拿真的到海面上，鱼才过来的话，那就来不及了。 Wih, saya kagum sama ikan ini 所 saudara. 以我特别钦佩这条鱼， Berarti standby. Atas penentuan Tuhan dia standby di bawah. 他按着上帝的旨意，他就在船下待命。 Begitu ada benda jatuh, dia lihat dulu. Ini koper atau manusia? 他当有东西掉到海中的时候，他先看这到底是人还是东西。 Malu-maluin telan koper. 万一吞了行李箱，那就可丢人了。 Begitu Yunus dilempar dan dia telan. 结果呢是约拿的时候，他就把约拿给吞进， Dan waktu dia telan, tidak boleh gigit kunyah-kunyah saudara. 他也必须直接吞，他不能咀嚼， Harus jaga si Yunus ini. 他必须保证约拿是活着的。 Wah susah saudara ya. 啊，你说这有多难呐、 Ikan akan ngomel gara-gara engkau gua direpotkan. 鱼本来就可以向约拿发牢骚，因为你我才必须。 Saya lagi asik jalan-jalan sama anak saya dipanggil Tuhan gara-gara kau. 我原本跟我的家人、跟我的朋友在海里游泳呢，现在呢，因为你，我就 Lihat dunia langit taat, dunia laut ikan besar taat. 就这样，我们看到了天也好，海也好，都听耶和华的话。 Sekarang dunia darat ada 3 poin penting. 现在我们看在地上，我们可以看到有3点非常重要 Di。darat yang paling rendah tumbuh-tumbuhan, 在地上最低等的就是植物， yang lebih tinggi binatang, 稍微高等的就是动物， yang lebih tinggi lagi manusia. 最高等的是人类。 Langit sudah, laut sudah, sekarang yang darat tumbuhan. 天听从，海听从，现在地首先是植物， Tuhan perintahkan pohon jarak tumbuh cepat. 上帝就命令蓖麻可以大大的生长。 Waduh, kalau saya jadi pohon jarak saya komplain saudara. 我如果是蓖麻的话，我肯定会抱怨。 Tuhan di dalam ilmu biologi dan tanam-tanaman, 主啊，按照这个生物学和植物学来看， dari bibit perlu tunggu lama keluar tunas, 从种子应该先慢慢的发芽， perlu sekian lama baru daun hijau, 必须经过一段时间才长出叶子， lalu batang 1, batang 2, batang 3. 然后接着长出1根、2根、3根树根。 Nggak ada tanaman yang taruh langsung tumbuh cepat. Meo- Emangnya film. 没有任何一个植物一种下来就像卡通一样可以直接长出来， Heran, tumbuhan yang tidak ada otak, taat dia. 但是植物没有头脑却是听命的， Dan heran, tumbuhnya Tuhan atur pas. 而且上帝也让这棵蓖麻长得刚刚好。 Coba kalau dia tumbuh pas di atas kakinya Yunus, Yunus didorong ke atas saudara. 那你想想，如果它长的地方不对，直接长在约拿以下的话，那约拿就被顶上去了。 Dan tumbuhnya bisa pas menjadi payungnya si Yunus. 这棵蓖麻就可以长得刚刚好，却刚好遮住了约拿，不让他被日晒。 Yunus, lu tahu lu jahat toh? 约拿，你知道你是邪恶的吧？ Gara-gara engkau kan semua musibah terjadi ya. 你看，因为你，所以我们这些其他的受造物都得 Kalau 听耶和华。 nakoda, dayung tidak mau hukum kamu, aku mestinya hukum kamu. 船主如果他们不愿意惩罚你的话，我应该惩罚你。 Tuhan kasih payung. Wih. 啊，耶和华就让他先有蓖麻为他遮阳， Dunia darat tumbuhan taat. 所以地上的植物听耶和华的话。 Binatang Tuhan pakai ulat. 然后接着呢，耶和华动物的话，他就使用 Kalau 一 saya 条 jadi 虫子。 ulat, saya akan komplain. 如果我是虫子的话，我也会抱怨。 Tuhan, setelah aku lihat pohon jarak, minder aku. 上帝啊，我看到这棵蓖麻，我心里就自卑了。 Gigitku begitu kecil, mulut begitu kecil, lambung begitu kecil, ompong saya gigit semua. 我不过是一条虫子，我要把这个所有的蓖麻都咬干净的话，那我还有牙齿可言。 Yunus sama Niniwe kota yang besar, ulat sama pohon jarak.
我们看到约拿和尼尼微的这个尺寸的比较，以及现在虫子和蓖麻的尺寸的比较， Ikan besar sama samudra raya. 而且大鱼和整个海洋的尺寸的比较， Angin besar sama langit yang begitu luas. 大风以及所有整片天空的尺寸的 Semua 比较 taat，kepada Tuhan. 所有的都听从耶和 Lalu 华的命。 dunia darat selain tumbuhan binatang itu manusia. 地上除了植物、动物，接下来就是人类。 Punya otak, 人类有脑， nabi, 还是先知， tapi tidak taat. 但是不顺服。 Inilah gambaran yang Tuhan paparkan, yang Tuhan hadapi, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan angin, tapi hadapi manusia yang selalu berontak. 这就是上帝让我们看见的画面。上帝所面对的现在是人，不是动物，不是植物，也不是大风，但是这样的人却是不顺服的。 Pemberontakan manusia banyak dicatat dalam kitab suci. 人的悖逆是圣经多处记载的， Dan kesabaran Tuhan menantikan pertobatan, itu terus dicatat. 而且圣经也同样记载上帝如何不停的长久忍耐的等待人悔改。 Nanti di kaul kedua saya akan bicara juga, betulkah Yunus bertobat waktu di dalam perut ikan karena dia berdoa kepada Tuhan. 我在印尼文堂接着也会说有关约拿他在鱼肚里的时候是否真的向上帝祷告，而真的因此悔改呢？ Setelah Niniwe diselamatkan oleh Tuhan, 尼尼微城因被拯救之后， Yunus tidak mengucap syukur, 约拿没有感恩， dia tetap marah kepada Tuhan. 约拿依然对上帝埋怨。 Mestinya setelah cerita Nabi Yunus selesai, keluarlah pasal kelima, Tuhan PHK Yunus dari jabatan Nabi. Enak ya? 按道理来说，如果约拿书继续写第5章的话，那应该是耶和华就解雇了约拿。 Tapi muncul kalimat, layakkah engkau marah? 结果最后的这一卷书的最后一句话，反而是 Kalau 你 Tuhan, kalau Tuhan mengasihi orang jahat, layakkah engkau marah? 那就是你难道有资格？你难道配得发怒吗？ Tuhan bisa memanggil siapa saja menjadi alatnya. Sekarang engkau dipanggil, mengapa engkau tidak mau? 耶和华可以使用任何人、任何事物当做他的仆人。现在呼召了你，你为何不顺服，反而这样发怒？ Kau 合理 lebih 吗？ dari angin, kau lebih dari tumbuhan, kau lebih dari ikan dan yang lain-lain. 身为人，你明明超过风、超过植物、超过动物、超过各样的受造物。 Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, siapa yang akan aku utus? 上帝就如同他对先知以赛亚说：“我该要差派谁去呢 Tuhan kok tanya ya? ？”上帝为什么要发问呢？ Mestinya langsung perintahkan atas penentuan Tuhan, ulat itu langsung taat. 上帝按道理来说就直接差遣嘛，就如同他命令那条虫子一样。 Tapi Tuhan tanya Yesaya, siapakah? 但上帝却专门先问先知以赛亚：“我也该差遣谁呢 Di dalam pelayanan, gereja hanya menawarkan. ？”在侍奉中，教会所做的就是提供机会， Ada pelayanan ini, ayo daftar. 并且邀请人有这样那样的侍奉的机会。 Ada latihan paduan suara, ayo daftar. 有诗班的培训，快来报名参加吧。 PA Jumat ini tanggal sekian jam ini ada pembicara, ada tema. 我们几点钟的哪一天也有这个查经会，快来参加吧。 Ada acara speak analisis, semua acara semua ditawarkan. Mari melayani. 我们有各样的讲座，有各样的培训，各样的退休会，来我们一起来服侍吧。 Nanti yang melayani itu aja. 结果我们发现服侍的人总是那么几个。 Mulai hari ini jangan kembali kepada dosa Yunus. 从今天起，让我们不要重犯约拿的罪。 Kita berdoa, Tuhan jadikan saya ulat kecil itu loh. 我们应该祷告主啊，让我像那条虫子一样。 Tuhan jadikan saya pohon jala itu loh. 主啊，让我像那颗蓖麻一样。 Tuhan saya mau kayak ikan besar itu loh. 主啊，让我像那条大鱼一样。 Tuhan saya mau seperti angin yang taat itu loh. 主啊，让我像那顺服的大风一样。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk panggilan Tuhan. 我们在天上的父，我们为你的呼召而感谢你， Kami berterima kasih untuk kesabaran Tuhan. 我们也为你长久的忍耐而感谢你， Dan kami bersyukur untuk kitab Nabi Yunus. 我们也为约拿书而感谢你。 Tuhan ampuni kami 主啊，求你赦免我们的罪， jikalau selama ini kami tidak taat kepada Tuhan. 因为我们常常都是悖逆不顺服。 Tuhan memberikan banyak kesempatan tetapi kami tidak mengambil kesempatan itu. 你给我们许多悔改的机会以及蒙召的机会，但是我们都忽视了。 Bila mulai hari ini 因此，求你帮助我们从今天起， kami bersyukur jikalau Tuhan melibatkan kami. 让我们学习如何在侍奉中有机会参与而感恩。 Jikalau Tuhan masih menetapkan kami untuk melayani. 主啊，你若还愿意使用我们的话，
terimalah kami. 求主愿意接纳 Dengar 我 doa 们， kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。